habis lagi 2 hari. Kalau habis lagi 2 hari ni bermaksud separuh daripada bulan Ramadan kita isi dengan kelas Al-Bayan ini. Baik, untuk tidak melengah-lengahkan masa, saya mempersilakan Teacher Aida untuk memulakan kelas pada pagi ini. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Seperti yang kita janjikan semalam, kita dah habis pelajaran kita, maksudnya teori dan latihan mengenal kalimah. Jadi objektif kita yang pertama tu alhamdulillah dah tercapai lah juga. Kalau ikut saya ni dah tercapai lah. Jadi kita hari ni akan pergi kepada pelajaran kita. Bukan pelajaran, kita hari ni nak buat apa tu namanya? Kita nak buat latihan. Mushaf latihan intensif. Okey, kita nak buat latihan tentang menterjemah. Sebab kita ada objektif kita semalam, ini nota kelas semalam. Jadi saya akan buat, sekejap saya terlupa lagi nak bagikan yang ni. Tak apa kot lah. Bismillah. Okey. Kita akan mulakan. Kita objektif kita kan untuk mengenal kalimah. Jadi bila kita dah kenal kalimah, apa yang dikatakan kenal kalimah tu, kita mengenal sama ada kalimah tu kalimah isim ataupun harf ataupun fi'il. Jadi kalau kita kenal dia kalimah itu adalah fi'il katakan ataupun harf katakan. Jadi kita dah boleh tahu dah ini harf apa. Kalau kita lupa, di bawah ni ada diterangkan, dituliskan kodnya. Ini harfu jar. Jadi kalau harfu jar, terjemahan dia apa? Kalau harfu jar itu B, kita terjemahkan begini. Kita kena tengoklah juga nota kita tu. Disarankan supaya sebelum kelas ni, maknanya kita ada lagi 3 hari je, Selasa, Rabu, Khamis. Sebelum kita mulakan kelas ni, sebelum kita terjemah tu, kita cuba dulu. Kita cuba. Jadi yang mana tempat kosong yang kita tak tahu jawapan dia tu, masa dalam kelas tu lah nanti kita boleh isi ataupun kita boleh dapati kenapa kita dapatkan jawapan dia, kenapa jawapan dia macam ni sedangkan saya buat macam ni. Di situlah caranya kita ni belajar terjemah jadi kita dah tahu kalimah. Jadi kalau kita dah tahu kalimah isim, ni kenapa ni? Ni isim ni. Jadi isim ni dia baris, contohnya baris dia bukan tanwin tapi dia baris kasrah. Kita tahu di isim sebab baris kasrah. Tapi dia tak ada tanwin dan dia juga tiada alif lam. Berarti dia ni mesti bersandar kepada isim sempurna yang lain. Jadi kalau bersandar tu kena tambah apa? Tu perkara yang kita dah belajar. Yang ini bila kita buat latihan terjemahan ni pada muka surat dalam Quran ni, maknanya kita nak kukuhkan, kita nak apply apa yang kita dah pelajari. Baik, kita pergi kepada ayat yang mula-mula. Sekejap Ayat yang mula-mula ni kita kena buat dululah. Walaupun tak ada dekat dalam Quran, tapi ni kita kena lazimkan kerana dia adalah perintah Allah. Kita kena buat lafaz al-isti'azah. Jadi lafaz isti'azah tu apa dia? Sini saya tulis dulu ya. Lafaz al-isti'azah. Lafaz al-isti'azah. Apa dia lafaz al-isti'azah? Lafaz memohon perlindungan. Lafaz memohon perlindungan. Jadi, lafaznya apa? Ini kita kena buat dulu ni. A'udzu. Perhatikan saya menukar-nukar warna ni.
Okey. Baik, ini lafaz al-isti'azah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau di sini kita dah tahu, kita boleh nampak. Ni jumlah apa ni? Jumlah fi'liyah ke jumlah ismiyah? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah. Kita tahu ni fi'il apa ni? Fi'il Fi'il apa? Mudhari'. fi'il mudhari'. Kenapa kita kata fi'il mudhari'? Sebab di awalnya ada huruf mudhara'ah. Ada huruf mudhara'ah hamzah. Jadi kalau ada hamzah, berarti pelaku dia siapa? Aku. Aku. Jadi di sini maksud dia aku berlindung. Aku berlindung. Tak muat? Hihi. Sebentar. Boleh adjust. Kalau kat papan hitam dah kena padam. Jauh juga ya. Saya jarakkan sikit. Aku berlindung. Jadi kat sini aku berlindung. Okey. B Dengan. Kepada. lebih sesuai kepadalah sebab dia kepada Allah bukan dengan Allah. Okey. Tak kena. Kepada lebih sesuai di dalam ayat ni. Okey, teruskan. Allahi Allah lah kan. Jadi ini harfu jar. Kalau kita tengok dalam Quran kita tu dia akan tulis jar, kemudian Allah tu dia kata majrur. Warna hitam patutnya. Majrur. Okey, min Dengan. min Daripada. betul. Daripada. Dia pun harfu jar. Asy-syaitani Syaitan. syaitan. Ar-rajimi dekat bawah dia biasa tulis syaitan ni isim lah, isim majrur. Dan ar-rajimi ditulis sifat. Kalau dia ada tulis SIF, dia maksud dia sifat. Ini maksud dia sifat. Kalau sifat kita buat apa? Kita tambah yang. Yang. Betul. Kita akan tambah yang. Yang terkutuk. Jadi kita terjemah sekali lalu. Kita kata, aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Macam itulah. Dapat? Ya. Dalam jadi ada yang kita tak kena tahu, ada 3 lapis ni. Maknanya lapis yang pertama ni kita tahu dia ni semua adalah lafaznya, bahasa Arabnya. Ni lapis yang pertama. Okey. Lepas tu dalam ni kita tahu ni kalimah. Kita dah nampak kalimah ni ditandakan dengan warna. Ataupun dalam Quran ni kita jarak-jarakkan. Dah siap-siap jarakkan, tahu ni kalimah. Jadi kalau a'udzu, aku berlindung. Kalimah ni adalah fi'il. Fi'il mudhari', pelaku dia aku. Bi kepada. Allahi Allah. Min daripada. Asy-syaitani syaitan. Ar-rajimi yang terkutuk. Jadi kalau kita nampak ada penambahan yang. Kenapa tambah yang ni? Mana tahu tiba-tiba sebab dah ada pada lapisan yang kedua ni. Lapisan yang ketiga ni dah diberitahu dah sebab dia ni apa. Dia ni fungsi dia dalam ayat ni adalah sifat. Bila sifat kita tambah yang. Okey. Baik. Kita terus. Ya. Maaf ya. Yang ini kira seluruhnya jumlah fi'liyah. Betul. Dalam jumlah fi'liyah ni bolehkah kita katakan ada jumlah ismiyah? Kerana macam asy-syaitani rajim tu. Ini bukan jumlah sebab Dia tak boleh. tak boleh. Tak boleh Dia ambil. sebab dia ni kat dalam ni dia syibihi jumlah. Dia ya min. Ni pun satu syibihi jumlah. Ini syibihi jumlah. Sebab syibihi jumlah tu dia bermula dengan dengan harfu jar ataupun zaraf. Ya, tak nampak. Boleh. Apa ni linguistically isti'azah tu maksud dia? Maksudnya lafaz memohon perlindungan.
Dia memang memang itu maksudnya. Kalau ada dia maksudnya dia bermula dengan a'udzu ni, aku berlindung ni. Okey. Lafaz isti'azah. Kalau bismillah pula, kita akan masuk bismillah sekarang. Itu disebut sebagai lafaz al-isti'anah. Kita masuk yang kedua, lafaz al-isti'anah. Ni lafaz meminta pertolongan. Ada lain sikit sebab dia ada linguistically speaking lah ni. Sebab dia punya kata dasar dalam tu. Dia ada tambahan huruf dan sebagainya. InsyaAllah. Orang linguistik suka lah ni kan. Lafaz al-isti'anah. Isti'anah. Jadi dalam bahasa Arab, lafaz al-isti'anah. Lafaz memohon. Memohon pertolongan. Baik. Lafaz memohon pertolongan. Okey, kita pergi kepada lafaz tersebut. Jadi kita nak terjemahkan. Ini dia syibhi jumlah ke ayat lengkap ni? Jumlah mufidah ke, jumlah lengkap ke ataupun jumlah yang syibhi? Kita pergi pada ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, dia adalah Tidak lengkap. jumlah syibhi jumlah kerana dia bermula dengan B. Lafaz dengan harfu jar B. Jadi terjemahan dia apa? Kita terjemahkan dulu. B Dengan. yang ini dengan. B ni dengan. Ismi dengan Nama. betul. Dengan nama. Allahi Allah. Kalau kita nampak ada ni MIL ni mudhafun ilaih ni, maknanya dia adalah menjadi sandaran kepada isim cacat. Ingat lagi tak isim cacat? Jadi kita kena tambah apa? Bagi Allah. Kena tambah bagi ataupun min ataupun fi. Tengok pada kesesuaian ayat. Asal kita nampak je MIL ni, maknanya dia menjadi sandaran. Mudhafun ilaih. MIL ni maksud dia mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ni adalah tempat bersandar isim cacat. Apa dia isim cacat? Isim cacat ialah isim yang tidak ada tanda tanwin mahupun alif lam. Jadi dia tak sempurna, isim yang tak sempurna. Jadi dia kena bergantung kepada isim sempurna yang lain. Kalau isim sempurna dia tu makrifah, kerana ada alif lam ataupun nama orang, nama tempat, nama khas bagi macam tu, maknanya dia jadi makrifah lah. Tapi kalau dia bersandar kepada isim nakirah, contohnya macam kita dah pernah jumpa syai'in. Syai'in. Jadi dia jadi nakirah lah. Tapi dia ni cacat ni dia kena bersandar kepada isim yang sempurna yang lain. Bila dia bersandar dia perlukan 3 harfu jar tu. Sama ada salah satu daripada 3. Iaitu min ataupun fi ataupun li. Daripada, pada ataupun bagi. Jadi maksud dia apa tu? Kalau kat sini li menunjukkan kepunyaan lah biasanya. Kalau fi pada ataupun di dalam. Kalau min daripada menunjukkan macam contoh lah saya bagi perkataan. Yang penting tu kita nak tambah ni. Ni tambah tu. Jadi kita tambah contohnya perkataan kitab ya. Perkataan ni bila nak tambah ni saya bagi sikit tajuk dia. Bila nak tambah min ataupun fi ataupun li. Jadi ni bila nak tambah. Bila tu? Bila jawapan dia ada isim cacat. Ada isim cacat sebelum isim sempurna. Ni biasanya dalam kata frasa.
frasa, dalam frasa nama. Dia ada 2 gabungan. Biasanya dalam tu lah. Jadi ni tambahan apa tadi? Maksud dia ialah bendanya tak nampak, benda tu tak ada dalam tu. Tapi jika kita kena tambah, kita bubuh dalam kurungan. Satu, min daripada ataupun pada ataupun ni dalam pun boleh. Tengok balik semula pada maksud min fili itulah. Dan yang ketiga pada bagi. Bila nak tambah tu ada isim cacat. Isim cacat ni macam mana? Isim yang macam mana isim cacat? Cerita sikit. Isim yang tak ada alif, lam dan tanwin. Ya. Isim tu macam tak sempurna lah. Isim memang tak sempurna. Isim cacat ialah tiada alif lam ataupun tanwin. Tanwin. Alif lam di awal, tanwin di akhir. Jadi dia perlu bersandar. Selepasnya ada mudhafun ilaih. MIL. Bersandar kepada mudhafun ilaih. Kita tulis dalam kurungan MIL. Ni MIL. Mother-in-law Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Jadi dia bersandar. Jadi kita nak tambah tu bila? Jadi kita tambah sebelum mudhafun ilaih lah. Tambah min fili ni. Tambah min fili. Min fi ataupun li sebelum mudhafun ilaih. Itu yang kita tambah dekat situ. Okey, kita cubalah ya. Ustazah, kalau isim nakirah pun tambah sama. Okey. Mudhafun ilaih dia tu boleh jadi dalam bentuk isim sempurna, tapi dia boleh jadi isim yang ada tanwin ataupun juga isim alif lam. Ada alif lam. Boleh juga. Salah satulah. Mudhafun ilaih dia. Boleh juga jadi mudhaf. Mudhaf. Okey, jadi kita tengok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kat situ kena tambah. Selalu kalau kita buat terjemahan mesti dah siap-siap ada orang tanya, kenapa tambah? Macam tu kan. Jadi sekarang kita dah belajar kenapa kena tambah. Kerana kalau kita terperhatikanlah, setiap kali ada harfu jar, kalau kita perhatikan, setiap kali ada harfu jar, mesti dia menyebabkan isim yang selepas dia tu berbaris kasrah. Betul tak? Lepas dia harfu jar, isim baris kasrah. Ya. Jadi di sini apa yang menyebabkan dia baris kasrah? Sebab kita tahu tanda kasrah tu tanda isim. Tapi macam mana dia ni? Dia kenapa dia kasrah? Sebenarnya kerana ada harfu jar yang dah dimahzufkan. Maksudnya dah di-omit lah. Omitted, yang dah dihilangkan. It's understood. Kerana dia ni kata frasa yang merujuk kepada satu benda. 2 kalimah, satu mudhaf, satu mudhafun ilaih, dua-dua isim, tapi dia merujuk kepada satu benda. Nama bagi Allah, nama Allah. Kepunyaan Allah. Jadi kita tak boleh cakap nama, kalau nama Allah tu maknanya kita faham nama Allah. Tapi sebenarnya di situ apa yang menyebabkan dia baris kasrah? Sebab ada harfu jar ni, 3 harfu jar ni, salah satu daripadanya yang telah dihilangkan. Itulah penyebab dia jadi kasrah. Itulah penyebab dia tu sebenarnya majrur. Mudhafun ilaih tu majrur. Okey, kita akan belajar lebih detail nanti bila dalam modul 2 tentang majrur ni semua kedudukan. Tapi saya nak cerita yang ni je dulu. Jadi sebab tu kita tambah. Sebab sebenarnya underlyingnya tu dia ada, harfu jar ada kat situ. Cuma tidak dizahirkan dalam perkataan tu. Kalau dizahirkan, kita nampaklah lain pula cerita dia. Okey, dengan nama bagi Allah Ar-Rahmani. Kita nampak dekat sini sifat. Jadi kita kena tambah yang Ar-Rahman Maha Pemurah. Maha Pemurah. Ar-Rahimi yang
Maha penyayang. Penyayang. Ini memang isim makrifah merujuk kepada sifat ni, maknanya sifat bagi Allah. Jadi bila sifat bagi Allah, tak apalah, kita tahulah kita boleh bubuh huruf besar. Ya. Lagipun dia pun makrifah. Dia makrifah. Dia mesti macam ni, maknanya di makrifah dia akan ikut je. Dia baris kasrah, dia baris kasrah. Dia ni baris kasrah, dia baris kasrah. Salah satu lagi lah tanda macam ni kita nak tahu nak taruh yang ke apa. In this case, bila kita nak nampak dia kata sifat, tambah yang. Baik, jadi Bismillahirrahmanirrahim ni sebenarnya adalah syibhi jumlah. Maknanya dia bukan ayat yang sempurna. Macam mana nak jadikan dia sempurna? Bismillahirrahmanirrahim ni lafaz isti'anah sekejap Jadi lafaz isti'anah ni ke bawah. Kat bawah ni, Bismillahirrahmanirrahim bukanlah satu ayat yang sempurna. Dia syibhi jumlah. Sedangkan macam tak sepatutnya lah nak memulakan ayat dengan dia bukan ayat. Jadi macam mana nak jadikan dia sempurna? Apa yang sempurna? Jumlah yang sempurna hanyalah jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Ada kita untuk ni saya buka surah 96 ayat 1 96 ayat 1. Dalam surah 96 ayat 1 surah Al-Alaq. Okey, kita perhatikan di sini. Kita perhatikan dekat sini. Ni jumlah apa ni? Kita nampak ni dulu. Okey, kita tengok ni fi'il apa? Ni fi'il kan? Ni fi'il sebab apa? Di awal dia ada hamzah wasal, di hujung dia baris sukun. Sukun ni memang tanda untuk fi'il. Jadi fi'il apa ni? Fi'il madi ke, FD ke, FR ke, FA? FD. FD fi'il madi. Ni fi'il madi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amar? Fi'il amar. Jadi siapa pelaku dia kita tak nampak kan? Iqra. Ni sebab tanda dia sukun ni. Awal dia hamzah wasal. Jadi fi'il amar. Siapa kak? Ini jumlah. Jadi kalau kita dah tahu dia fi'il amar, diawali fi'il amar ni jumlah ni fi'liyah ke jumlah fi'liyah ke jumlah ismiyah? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jadi dekat dalam ni ayat yang lengkap. Bacalah oleh engkau dengan nama bagi Tuhan bagi engkau. Yang telah mencipta oleh ia telah mencipta oleh ia. Khalaq. Jadi dekat sini maknanya ayat ni sempurna sebab dia ada jumlah fi'liyah. Tapi di sini pun lebih kurang sama. Maknanya kalau bismillah, Rabbika ni siapa? Tuhan kau siapa? Allah kan? Jadi kalau kita gantikan, maknanya dalam bismillah tu, saya nak ceritanya macam tu. Baik, dalam bismillah ni sebenarnya dia punya subjek dia tu ataupun fi'il dia tu, fi'il wa fa'il itu adalah kita. Bergantung apa yang kita niatkan. Jadi kalau kita kata kita sekarang membaca Al-Quran, kita gantikanlah. Kita baca Quran, Aqra'u al-Qur'ana Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya kita kata aku membaca Al-Quran ini dengan nama bagi Allah. Maksudnya dengan nama tu apa? Dengan menerusi. Dengan yang memberi maksud menerusi. Bertawasul. Dengan bertawasul menerusi ke semua nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Jadi kat sinilah yang dihilangkan ni. Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Penyayang membiarkan benda tu kosong. Bismillah tu sebab apa yang kita niatkan. Sebut je bismillah. Sedangkan ini bergantung kepada kita punya niat lah. Takkanlah katakanlah kalau kita kena letak semua ni kat sini. Jenuh lah kita. Nak cari bahasa Arab dah lah tak pandai.
Cakap aku minum, sahaja aku makan, sahaja aku. Kita bayangkan banyak orang nak solat pun situ. Dia nak kena lafaz yang bahasa Arab tu. Yang bahasa Arab tu lah yang menyebabkan mereka ni tak dapat buat. Sebab saya tak tahu niat tu. Tak jadi imam pun takut sebab tak tahu lafaz niat yang dalam bahasa Arab tu. Jadi Allah sebenarnya mudahkan kita banyak sangat. Sebut nama Allah. Di sini apa yang kita niatkan. Jadi mubtada ni, mubtada ataupun fi'il wa fa'il di sini ni dimahzufkan, dihilangkan. Takdirnya, sepatutnya takdir dia macam itulah. Sepatutnya apa yang ada di situ ialah kita ni cakap. Contoh kita nak minum, ashrabul ma', bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang kita boleh, mana ada orang boleh tahu bahasa Arab tu macam tu. Maknanya kita tak tahu. Jadi kita tak dapat ni keberkatan ni, pertolongan daripada Allah. Jadi baca bismillah tu sebenarnya satu doa. Ni permulaan dia ni kitalah yang atas niat kita sendiri. Kita mulakan sesuatu. Jadi maksudnya takdirnya dekat sini kan, apa dia di situ? Niat kita tu sebenarnya macam mana? Ku mulai pekerjaanku ini dengan bertawassul menerusi kesemua nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Lafaz isti'anah ni disuruh kita ni disuruh sebut. Allah memang suruh kita seru nama dia. Tapi nak seru 99 tu, nak tunggu kita hafal nasyid tu dulu baru boleh sebut. Betul tak? Betul kan? Nama Allah yang baik tu, nama Allah yang baik tu Asmaul Husna. Asmaul Husna. Kesemua nama Allah yang baik tu semua nama Allah. Takkan semua nak sebut macam mana, kita tak mampu. Jadi Allah kata, kalau kata ni panggil, kalau orang yang dah belajar lagi sikit lah, ini dipanggil mufrad mudhaf. Mufrad mudhaf. Makna dia, bila dia satu je, kalimah tu satu tapi dia merangkumi semua. Sebab dia dalam bentuk kata nama ni. Jadi kesemua nama bagi Allah. Takdirnya tadi saya kata apa? Dia punya subjek dia, aku mulai pekerjaanku ini dengan bertawassul menerusi kesemua nama bagi Allah. Sebab itulah nak makan pun cukup bismillah. Dah tahu dah suap-suap, dah gaul-gaul nasi. Nak masuk mulut je, bismillah. Tak payah lagi nak cakap. Tak ada yang panjang-panjang lagi, tak ada dah. Bismillah. Minum bismillah. Buka pintu kereta bismillah. Nak buka, very easy. It should be light on our tongue. Jadi kalau terperanjat pun Nabi kata dalam satu hadis tu tentang kalau kita naik kenderaan kita macam berolang tersadung. Kata kuda ke, masa tu kenderaan kuda lah. Kalau kereta kita langgar bam, jadi dia macam jump sikit kan. Kereta kita lurch forward ke apa ke. Jadi kita kata bismillah, bismillah. Tak adalah opocut. Tak adalah mak engkau, tak adalah keluar yang lain. Bismillah tu sepatutnya senang kat lidah kita. Allah nak mudahkan ke kita ya. Bismillah. Kita selalu kalau terkejut kita akan sebut Allahu Akbar kan. Tapi kalau terkejut biasanya dalam hadis Nabi tu bismillah. 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 Maksudnya kalau kita dalam keadaan ikutlah apa yang selalu dekat mulut kita tu. Kalau kat mulut kita asyik nak sebut benda kita, na'udzubillah. Jadi itulah yang keluar, na'udzubillah. Terperanjat. Kalau kita banyak berbismillah, insya-Allah bismillah lah yang keluar. Kalau kita banyak itu kalau terkejut akhirnya bismillah. Maksudnya kalau macam kenderaan itu ada satu doa, dia nak doa ketika kenderaan kita macam kuda tu kan, dia tersadung ataupun dia macam gitu kan, menyebabkan kita jam kan. Kalau kadang-kadang saya faham hadis tu macam itulah, dan saya dengar pun macam tu. Jadi kereta pun sekarang kenderaan kita kereta, dia cerita peranjat. Kita tengok orang. Kalau saya tu kita dah tahu doa tu Nabi ajarkan bismillah. So bismillah, cukup bismillah. Ini apa yang kita takkan nak terperanjat. Aku terperanjat kerana aku rasa tak ada. Tak dan lah kan. Jadi bertawassul menerusi kesemua nama bagi Allah ni pun disaran, memang disuruh. Surah 7 ayat 180. Sorry ya, saya panjang sikit hari ni, pagi ni. Bukan sorry sebab apa. Maksud saya tu, jadi benda ni semua Quran ni, macam kita dah dapat terjemah ni, insya-Allah kita boleh nampak daripada kok mana pun kita boleh try, kita boleh ada satu kemahiran tu, kita boleh terjemah. Sikit yang kita belajar tu, sikitlah kita dapat. Tak apa, teacher. Tak apa ya? Tak apa. Okey, ayat 180. Ni Allah cerita ni.
Semalam saya baca daripada 179. Tapi hari ni yang ni je sebenarnya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Jadi kita dah boleh terjemah ni sebenarnya. Wa dan li bagi Allahi Allah, bagi Allah al-asmaul husna, nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik ini memang banyaklah, dan kepunyaan Allah ataupun dan milik Allah lah, dan bagi Allah lah nama-nama yang baik. Fa ud'uhu, ud'u, ada waw. Siapa ni? Mohonlah, serulah oleh kamu akannya, akan Allah, dengan nama-nama, dengannya. Jadi Allah yang suruh ni. Fad'uhu biha ni dah jadi 2 ayat lah berbeza. Ini satu. Ini syibhul jumlah. Walillahil asmaul husna tu syibhul jumlah. Dan kepunyaan Allah adalah nama-nama yang baik. Fad'uhu biha. Maka serulah kamu akannya, dengannya. Dengan apa? Dengan nama Allah tadi. Allah suruh. Wa Dan zaru. Dia sama dengan ud'u ni, fi'il amar. Dan tinggalkanlah, abaikanlah, tinggalkanlah oleh kamu allazina, akan orang-orang yang yulhiduna. Yang ini yulhidu ni kita tahu mereka. Jadi kita dah tahu mereka sebab ada huruf mudhara'ah dan juga ada waw, mereka. Kita cuma tak tahu vocab. Vocab tu saya latih bagi buat masa ni. Ataupun kita boleh tengok kamus, ataupun kita boleh tengok Quran terjemahan tu sendiri. Mereka menyimpang ataupun mereka menyelewengkan. Mereka menyeleweng di dalam nama-nama baginya. Jadi Allah kata abaikan, tinggalkan, pedulikan. Ataupun ada juga kadang-kadang perkataan ni diterjemahkan sebagai waspada. Lepas tu sayujzau. Ni fi'il, jumlah fi'liyah. Lepas tu ni fi'il majhul. Kelak yujzauna. Mereka dibalas. Kelak mereka dibalas akan apa yang kanu adalah mereka ya'malun. Amal. Mereka lakukan, mereka kerjakan. Jadi di sini saya punya nak tarik perhatian tu pada Allah yang suruh. Maknanya Allah suruh kita ni seru nama-nama dia yang baik tu. Berdoalah dengan nama Allah. Jadi sebelum berdoa tu puji nama Allah, sebut nama Allah. Maka Allah dah mudahkan lagi dalam Fatihah ni tadi. Ada lafaz basmalah. Ini lafaz al-isti'anah ni. Minta pertolongan menerusi nama bagi Allah. Jadi dekat sinilah yang kita niat, kita tak ada dalam bahasa Arab tu, ini bergantung kepada apa yang kita niatkan. Kita niat dulu, kita nak buat. Contoh kita nak ambil wuduk, kena basmalah. Jadi kena sebut bismillah. Cukuplah bismillah. Nama Allah. Sebab ini kesemua nama bagi Allah. Mufrad mudhaf ni dia merangkumi, maksud dia kesemua nama bagi Allah. Semua-semua nama baik tu nama Allah. Jadi kita dah senang dah. Tak payahlah tengok, kalau aku nak macam ni, kalau nak minta rezeki bukan tak boleh. Kalau kita tahu silakan. Tapi kalau kita tak tahu, kita tak ada alasan lah sebenarnya. Sebut bismillah ni pun satu rahmat yang sangat besar bila kita dapat tahu. Senangnya. Senang. Nak potong sayur, nak apa, bismillah. Nak pakai baju, buka baju. Banyak doa-doa yang bermula dengan bismillah. Tapi yang panjang-panjang tu kau tak ingat? Ini pun sudah cukup. Kerana dia punya subjek tu ataupun fi'il dan fa'ilnya tu telah bergantung pada kita lah. Kita lah fa'ilnya tu. Dan kita jugalah yang pelaku dan juga perbuatan yang kita lakukan tu. Di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya? Boleh? Faham ya? Okey, kita sambung kepada terjemahan tadi.
Jadi macam mana kita nak terjemah bismillah ni? Tak payah sebut yang ni. Yang ni tak payah sebut. Awal ni tak payah. Terus saja pergi kepada dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Okey, kita pergi kepada lafaz yang berikutnya, iaitu lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu. Segala puji. Segala pujian kesyukuran. Okey, kat sini dia panjang sikit. Dia ni pula mubtada. Kalau mubtada dia mesti makrifah dan juga mesti dia baris dhammah lah, marfu'. Jadi alhamdu, terjemahan dia segala pujian kesyukuran itu. Ini ayat lengkap ke tidak? Tak. Kenapa dia tak lengkap? Sebab dia tak ada Dia tak ada apa? tak ada fi'il dan tak ada fa'il. Ini tapi dia ada isim. Tapi isim dia tak apa Tak ada khabar. tak ada cerita, tak ada detail. Ada cerita dia lengkap ni. Kat Ada mubtada. Dia ada mubtada, dia lengkap di jumlah ismiah. Segala pujian kesyukuran itu. Segala pujian kesyukuran itu, lepas tu dia tambah lillahi rabbil alamin. Dia semua ni. Terjemah dulu, kita terjemah. Bagi. Jadi kita lah yang kena tambah tu. Adalah bagi Allah. Segala pujian kesyukuran itu adalah sebenarnya ada tapi tidak dinyatakan di sini. Tapi kita tak boleh kata dia tak lengkap. Sebab dia ada ni, mubtada dia ni. Khabar dia pun ada. Tapi khabar dalam bentuk syibhi jumlah. Selepas tu. Khabar. Ini khabar syibhi jumlah. Ustazah tanya tadi ayat keseluruhan ke alhamdulillah? Keseluruhan. Okey. Saya ayat 2. Okey. Oh, ingatkan alhamdulillah je. Alhamdulillah. Sebab bila kita nampak satu, macam isim memang kena terbentuk pada 2. Kalau jumlah ismiah mesti 2, mubtada dan khabar. Tapi kan tadi mula-mula, kalau saya tersalah cakap tu salah saya lah tu. Tapi yang saya maksudkan ialah kita pergi kepada lafaz seterusnya. Lafaz hamdalah. Jadi kalau sebut lafaz hamdalah tu my bad lah, saya tak explain Alhamdulillah. Sebenarnya dia lengkap lah. Alhamdulillah tu lengkap. Ada mubtada, ada khabar. Ada khabar, tapi khabar dia dalam bentuk syibhi jumlah. Baik. Jadi kat situ kita tadi segala pujian kesyukuran itu kalau kita kalau di tafsir dia tu dia memang sebutlah dekat sini tafsir dia tu dia kata adalah wajib. Sebab tu kalau kita terjemahkan bila kita dah tadabbur, dah tahu kan mubtada mesti ada khabar. Jadi khabar ni mahzuf. Khabar tu dimahzufkan, lagi sekali dihilangkan. Adalah wajib. Sebenarnya alhamdu wajibun lillah. Tapi dia dah mahzufkan terus lillahi rabbil alamin. Jadi maknanya segala pujian kesyukuran itu adalah wajib bagi Allah. Tapi kalau kita tak nampak adalah wajib tu, kita biar dulu. Tapi kita dah boleh dah terjemah dan maksud dia lari ke tak? Tak lari kan? Tak. Segala pujian kesyukuran itu bagi Allah. Rabb, Tuhan. Okey, Rabb ni kita terjemahkan sebagai Tuhan yang untuk dalam Fatihah saja ya. Tuhan yang mencipta dan mentadbir. Tuhan yang mencipta dan mentadbir. Lepas tu kita tambah apa? Sebab nampak ni ada mudhafun ilaih. Jadi tambah bagi. Al-alamina sekalian alam. Bagi sekalian alam. Okey, sekali lagi. Segala pujian kesyukuran itu bagi Allah. Tuhan yang mencipta dan mentadbir bagi sekalian alam. Boleh?
Boleh. Tapi Ustazah, bila ada perkataan adalah wajib, ini kira pandang daripada perspektif bahasa lain lah ni kan. Jadi dia jadi stronger. Jadi stronger kan? Ha. Betul pun. Tafsir dia begitulah Mak Cik ni. Ha. Sebab sepatutnya mubtada tu memang ada khabar. Adalah wajib. Jadi maksudnya kalau gitu kalau tengok dalam terjemahan, kenapa kita terjemahkan begitu? Pujian, kesyukuran, dia ada tafsir dia. Macam mana pun bila kita terjemah Quran ni, kita tak boleh berterjemah dengan pandangan kita sendiri. Tak boleh main agak-agak. Jadi benda yang kita letak ni semua telah kita kaji dulu. Maknanya tadaburnya macam mana? Apa kata sahabat tentang ni macam mana? Mesti sama dengan apa yang Nabi ajarkan. Kalau tidak, saya ni menempah tempat di neraka. Na'udzubillah. Tak boleh. Quran ni pun dia akan menjadi hujah ke atas kita lah pula. Kalau kita tak ikut, kita punya faham tu bukan tanpa merujuk kepada sunnah Nabi, tanpa merujuk kepada hadis. Tak boleh. Jadi ni sebenarnya bila kata adalah wajib tu bukannya saya pandai-pandai tambah. Kita dah rujuk lah. Dah belajar. Jadi buat masa ni, maksud saya kalau kita ni sekarang, kita tengah belajar, jadi kita boleh terjemah. Kita kena teruskan, tak boleh tinggal kat sini dan kita rasa kita dah okey dah, tak boleh. Jadi maksud saya tu, sekarang ni nampaklah segala pujian kesyukuran itu. Kenapa kadang-kadang saya terjemah tu kita tambah? Adalah wajib. Sebab macam tu. Wajib bagi Allah. Siapa dia Allah? Tuhan yang mencipta dan mentadbir. Kenapa maksud perkataan Rabb ni? Sebab Fatihah ni dia kan ringkasan kepada seluruh Al-Quran. Jadi ayat ni, Rabbil Alamin ni ada dia punya explanation dia dalam ayat yang lain. Dalam Quran tu. Kat situlah kita ni punya macam tak dapat tidak, kita nak belajar terjemahan ni supaya kita faham. Nanti kita bila boleh terjemah ayat lain, kita nampak bahawa ayat dalam Quran ni akan menerangkan Fatihah. Fatihah ni framework sahaja. Fatihah ni framework. Tapi kalau siapa faham Fatihah ni, seolah-olah dia dah faham seluruh Quran. Jadi kenapa kita terjemah Tuhan yang mencipta dan mentadbir? That one for another class lah. Kita kelas tadabbur ke? Kenapa kita buat macam ni? Apa maksud Rabb? Jadi kita tak sewenang-wenangnya lah. Macam nak kata Rabb tu, kadang-kadang kan orang sekarang ada juga yang terjemah ni setakat perkata tu je. Dan dia jadi macam tidak menggunakan hadis Nabi nak terangkan ke apa kan. Bahaya juga. Jadi interpretation tu, na'udzubillah. Takut berpandukan syaitan pula. Na'udzubillah min zalik. Baik, kita teruskan ya. Jadi sekali lagi kita baca ni, segala pujian kesyukuran itu adalah wajib bagi Allah, Tuhan yang mencipta dan mentadbir bagi sekalian alam. Yang paling penting kita nak belajar ni, kita nak kukuhkan apa yang kita dah pelajari. Jadi kita tambahlah yang mana kita buat, yang mana kita dah tahu. Baik. Ar-Rahmanir Rahim. Kita nampak dia adalah sifat. Dia masih lagi baris kasrah. Jadi dia pun isim. Maknanya dia korespon dengan sinilah. Dia korespon dengan Rabbil Alamin ni. Jadi Allah Ar-Rahmani. Ar-Rahmani tadi apa maksud dia? Pemurah. Yang maha pemurah. Okey. Tak payah tulis pun tak apa dah. Ingat dah kan? Ar-Rahimi. Penyayang. Yang maha penyayang. Jangan letak dan pula. Jangan letak dan. Tak payah letak dan. Sebab tak ada dan. Kat sini tak ada dan. Kalau kita nak perlu letak, macam contoh yang ni tadi kan, kita bubuh dalam kurungan, menunjukkan it is there kerana fungsinya, bukan kerana fungsi nahu dia tu yang menyebabkan kita tambah dalam kurungan. Kalau dari segi terjemahan dia ke tak ada, okey, contoh ni kalau kita terjemahkan yang ni adalah wajib ni, ni kita kena bubuh dalam square bracket. Sebab dia adalah tambahan dari sudut tafsiran. Kalau yang kita bubuh dalam kurungan biasa macam ni adalah dari sudut nahu. Penambahan dari sudut nahu. Okey, kemudian maliki, masih lagi sifat. Jadi yang apa? Yang memiliki. Yang menguasai.
yang menguasai. Yaumi, nampak dia ada MIL, dia mudhafun ilaih. Jadi kita kena tambah sesuatu di situ sebelum tu. Yaumi ni maksud dia hari. Jadi tambahan dia Bagi hari. pada. Yang sesuai hari padalah kan. Pada hari Sabtu contohnya. Padalah. Tak sesuai lah bagi pula. Yang menguasai pada hari ad-dini. Masih lagi mudhafun ilaih. Jadi tambah Bagi agama. bagi pembalasan. Pada hari bagi pembalasan. Kalau kita nak cakap pada hari agama tu, dia yang dalam konteks ni dia belum sesuai. Dia maksudnya lapis yang kemudian tu nanti. Adi ni memang disebut juga sebagai Yaumul Jaza. Yaumuddin disebut sebagai Yaumu Jaza. Ini berdasarkan surah 92 tu. Wa ma adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzilillah. Maknanya pada hari itu kekuasaan semua adalah milik Allah. Itulah yang disebut sebagai hari pembalasan. Surah apa tu 192 ke? Saya pun terlupa nombor dia. Surah Infitar. Baik. Kita teruskan. Okey, kat sini kan kalau kita perhatikan maknanya ayat ni, lafaz hamdalah ni, dia daripada ni lafaz kepujian bagi Allah ni, daripada ayat 2 ni sampailah ayat 4 ni. Jadi kita boleh nampak ada beberapa poin di situ. Sekejap saya nak guna nombor lain. Warna. Jadi alhamdulillah segala pujian kesyukuran itu adalah wajib bagi Allah. Siapa dia Allah? Satu, Tuhan yang mencipta dan mentadbir bagi sekalian alam. Kedua, alhamdulillahirrahmanirrahim. Maknanya segala pujian kesyukuran itu adalah wajib bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Kemudian segala pujian kesyukuran itu adalah wajib bagi Allah yang menguasai pada hari bagi pembalasan. Dia tak selesai lagi, puji Allah dulu. Berapa kali puji Allah tu? Segala pujian kesyukuran bagi Allah. Tapi Allah tu maha tahu, maknanya memudahkan kita. Kita sebut alhamdulillah tu pun memadai. Alhamdulillah. Jadi ada alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Kalau dapat perkara yang baik. Alhamdulillah ala kulli hal. Perkara yang tak senang kat kita tapi kita bersyukur juga. Alhamdulillah ala kulli hal. Banyak lagi doa lain. Alhamdulillahillazi at'amani bila kita lepas makan. Alhamdulillahillazi kasani bila kita dapat pakaian. Alhamdulillah, banyak doa-doa yang bermula dengan lafaz hamdalah ini. Tadi daripada situ kita dah start dah boleh dah tengok doa-doa yang Nabi ajarkan kita. Ada yang bermula dengan lafaz isti'azah, ada yang bermula dengan lafaz isti'anah, ada yang bermula dengan hamdalah. Jadi puji Allah dulu, baru kita minta apa yang kita nak. Walaupun sikit je, alhamdulillah. Selepas tu kita doa kita. Subhanallah. Sangat hebatlah lafaz hamdalah ni. Kata Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, alhamdulillah kalimatu kulli syakir. Alhamdulillah itu lafaz hamdalah adalah perkataan orang-orang, tiap-tiap orang yang bersyukur, orang yang berhargai. Okey, kita pergi kepada ayat 5. Kita ada masa lagi? Ada, insya-Allah. Ada ya Kak Zawiyah? Boleh? Ada. Kita teruskan. Baik, kita teruskan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka ni adalah dhamir muttasil, sebenarnya dia isim. Kita terjemah apa iyyaka? Kita terjemah hanya engkau. Hanya engkau. Ada tak perlu Ustazah? Tak payah pun tak apa. Hanya engkau. Kalau kita tak nak letak hanya tu pun, kita nak letak akan engkau pun boleh juga sebenarnya ni. Kerana dia adalah maf'ulun bih yang dikedepankan. Maf'ulun bih muqaddam. Sepatutnya di sini na'buduka. Tapi apabila ada dhamir, maksudnya maf'ulun bih kan dia dhamir mutasil.
Jadi dia ni dikedepankan, dia kena letak ya kat depan. Dia maknanya dia nak menegaskan bahawa objek itu yang utama sekarang ni. Objek pada perkataan tu, pada fi'il tu dah menjadi keutamaan. Jadi ada penegasan, 2 kalilah penegasan dekat situ. Hanya, sebab itu saya boleh terjemah hanya engkau. Hanya akan engkau. Tapi tak faham pula nanti akan sebab tak nampak fi'il dia dekat situ, depan ni tak ada. Jadi kita abaikan. Hanya engkau kami mengabdikan diri. Okey, ini macam mana nak tahu kami ke berapa ni? Macam ni kita nak tahu? Mengabdikan diri je. Kita bagi vocab sahaja. Jadi terjemahan dia, kita tengok bawah tu. FRK. Jadi fi'il FR, mudhari'. K siapa? Kami. Kami. Hanya engkau kami mengabdikan diri. Wa dan iyaka yang lain tak ada. Yang macam baru masuk ke, nak cubalah. Cubalah ni, kita baru jumpa 2 kali. Hanya engkau. Hanya engkau. Okey, Kak Jah ya. Kak Jah mana Kak Jah? Kak Jah tak nak cuba Kak Jah? Hanya engkau. Nasta'inu. Sama juga FRK. Kami memohon pertolongan. Kami memohon pertolongan. Ya. Hanya engkau kami mengabdikan diri dan hanya engkau kami memohon pertolongan. Kalau kita nak tambah kepada supaya lagi sesuai dan sedaplah pada bahasa kita, dia tidak mengubah maksud pun boleh. Hanya kepada engkau kami mengabdikan diri dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Ya. Nampak tak penegasan dia tu? Hari ni tentu lain kita baca Fatihah kan? Maknanya ini janji kita ni. Kita sebenarnya kata apa ni? La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah ni. Hanya engkau. Tiada sebarang pengabdian diri melainkan engkau ya Allah. Melainkan Allah. Tiada Tuhan yang layak diabdikan diri kecuali Allah. Dan hanya engkau saja tempat kami mohon pertolongan. Baik, kita pergi kepada ayat berikutnya, ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi dalam ni ada fi'il dan juga kita tengok ni fi'il apa ni? FA. Fi'il amar. Jadi kita jemahan dia macam mana? Cuba Kak Nah. Kak Nah ada kan lagi ni? Tunjukkanlah oleh siapa? Kalau kita tak letak sebelah dia tu tak ada pelaku dia, maknanya dia yang default tu lah. Apa dia? Kami. Engkau. Kalau fi'il amar, boleh kepada engkau, orang yang kita lawan cakap je. Ganti nama diri kedua sahaja. Engkau ataupun kamu. Engkau berdua ke kamu. Tapi dalam hal ni engkau seorang lah, Allah lah. Tunjukkanlah oleh engkau dia maf'ulun bih. Jadi kalau maf'ulun bih tambah apa? Akan. Ya, akan siapa? Akan Kami. Akan kami ni kita lah kan? Kita yang cakap. As-sirata. Ada lagi satu isim berbaris fathah selepas fi'il. Jadi tambah. Dan juga dekat bawah ni dia nyatakan dia adalah maf'ulun bih. Jadi tambah akan jalan. As-sirat tu jalan. Al-mustaqimah. Dia nyatakan di bawah ni sifat. Jadi kita tambah yang apa? Yang lurus. Jadi kat sini dia cakap pula badal. Kita pergi pada ayat 7 Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi sirata adalah badal. Dia nak ganti apa? Badal ni maksud dia ganti. Kalau kita terlupa maksud badal, ingatkan haji badal. Kan haji ganti kan? Orang tu tak dapat buat, jadi dia ganti. Dia sebenarnya gantinya ni. Jalan yang macam mana? Jadi kita bila ada badal tu, kita tambah iaitu.
Makna kita tambah dekat sini. Iaitu jalan allazina. Nampak tak dia? Sirata ni dia tak ada. Dia isim cacat. Jadi selepas dia tu adalah mudhafun ilaih. Jadi kita tambah Bagi. bagi allazina. Orang-orang Yes, orang-orang yang. An'amta. Fi'il madi pelaku engkau. Jadi Telah. kalau kita kata FD je maknanya fi'il madi. Kalau fi'il madi terus terjemah kita mesti ada perkataan telah. Telah memberikan nikmat pelaku dia oleh engkau. Ala Atas. ke atas. Him mereka. Ghairi ni baru. Tak tahu. Ghairi tak tahu, bukan. Betul. Kalau tak tahu tak apa. Bukan. Boleh juga kalau kita nak tambah badal. Sebab dia badal kan. Iaitu bukan. Jadi maksudnya dia gantikan sirat tu tadi. Bukan jalan. Sebenarnya lah. Kalau kita tak letak iaitu pun tak apa sebab dah ada dekat depan. Tapi nak cerita dia ni berganti kepada sebab sirat tu. Jadi seterusnya ghairil maghdu dia mudhafun ilaih. Jadi kita kena tambah apa? Min. Bukan Bagi. daripada. Daripada. Ada yang sesuai dekat sini daripada. Bukan daripada. Maknanya daripada apa? Daripada jalan al-maghdubi yang dimurkai. Bukan yang dimurkai. Understood lah. Maknanya orang-orang yang dimurkai. Dia tak ada ya nun tu kan. Tapi ni maksud dia orang lah. Daripada yang dimurkai. Dan yang dimurkai itu bukan orang sahaja kan. Siapakah makhluk yang mula-mula dimurkai Allah? Menerima daripada jin kan. Syaitan ar-rajim. Lagi maknanya iblis yang mula-mula tu. Yang mula ingkar tu pada Allah. Yang dimurkai ala ke atas him mereka wa dan la Tidak. tidak ad-dhalina. Kalian sesat. Sekalian yang sesat. Tidak juga, ni bolehlah nak tambah juga tu. Tidak juga sekalian yang sesat. Kenapa saya guna sekalian? Saya tak guna orang-orang yang sesat. Bukan salah, boleh. Tapi saya guna sekalian lah. Manusia dan jin. Termasuk haiwan, manusia, jin yang sesat tu. Kan? Dia berdasarkan surah 7 ayat 180. Kalau manusia dia sesat, jin sesat lebih sesat daripada haiwan yang sesat. Lembu sesat. Macam mana lembu sesat? Dia tak jumpa tuan dia. Lembu sesat masuk kandang orang, masuk padang orang. Habis dah. Jadilah orang punya. Jadi ayat ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Cuba tengok perkataan. Ada tak yang kita dah kenal, kita dah boleh terjemah? Rasa saya banyak kan? Maknanya kita dah belajar. Cuma kita tinggal nak lambat-lambat lah. Kita lambat sikit tak apa. Contohnya ayat perkataan ni wa. Ini satu kalimah. La, satu kalimah ni kita dah belajar pelajaran yang bermula. Qad ni pun satu kalimah. Patutnya saya bagi warna hijau.
Ini semua huruf ni. Qad. Wa, la, qad. Wa apa? Dan. Dan. Cuba yang baru-baru ni. Cuba yang baru belajar ni. Yang dah advance, dah banyak kali buat tu. Boleh. Bukan tak boleh, tapi cuba dulu yang lain. Wa apa dia? Dan, la taukid. Tidak, mana boleh tidak ni? La, dia bukan la, tapi dia la. Bagi. Tak Tidak. boleh bagi. Dia bukan Tidak. tanda isim. Dan benar-benar. Benar. Dia benar-benar. Kita dah lupa letter. Jadi ni dan benar-benar. Qad huruf tahqiq. Dan benar-benar pasti. Benar-benar pasti. Zara'na. Ini kita tak tahu vocab apa, tapi kita nampak ni ada na dekat akhir ni. Jadi kita tahu dia fi'il apa? Fi'il apa? Fi'il madi ke mudhari' ke amar? Fi'il madi. Siapa pelaku dia? Kami. Jadi telah oleh kami. Kita tak ingatlah, kita tak tahu, belum belajar lagi perkataan zara'na ni. Tak apa, saya terjemahkan dulu. Dan benar-benar pasti telah memenuhkan oleh kami bagi neraka Jahannam. Kathiran, akan yang banyak daripada jin dan manusia. Ini baru bagi. Lahum, bagi mereka hati-hati ataupun akal-akal. Hati-hati. La yafqahu, tidak mereka memahami. Maknanya mereka tidak memahami, menggunakan akal ini, tidak memahami dengannya. Dengannya apa? Dengan hati-hati ni tadi. Tak faham. Ada akal, ada hati tapi tak faham. Tidak gunakan untuk faham. Walahum, dan bagi mereka mata. Tidak, mereka ada mata, nampak macam ada mata. Tapi tidak mereka melihat. Mata tu tidak digunakan, tidak mereka melihat dengannya, dengan mata-mata mereka tu tadi. Dia Allah gunakan perkataan mata, hati. Kemudian walahum, dan bagi mereka telinga-telinga. Ini memang fizikal tau. Maknanya ada boleh nampak. Ada dari segi fizikalnya sempurna. Dia ada hati, dia ada akal, dia ada mata, dia ada telinga. Tapi la yasma'una biha. Tidak mereka mendengar dengan telinga itu. Telinga-telinganya. Allah kata mereka tu ulaika, mereka itu ka, huruf jar kita dah belajar dah. Ka seperti al-an'am, haiwan ternakan. Jadi haiwan ternakan tu ada mata, ada telinga, ada juga otak. Ada otak, ada jantung. Tapi semua tak guna untuk faham ayat Allah. Jadi mereka itu seperti haiwan ternakan itu. Bahkan mereka adalah lebih teruk lagi. Mereka lebih teruk. Adal, lebih sesat lagi, lebih jauh. Mereka itu, mereka adalah orang-orang yang lalai. Lalai daripada Al-Quran. Jadi Allah kata dia serupa macam haiwan ternakan. Jadi siapa dia tu yang lalai tu? Manusia, jin. Macam haiwan ternakan lebih teruk lagi. Kerana haiwan ternakan ni ada kegunaan. Kalau dia mati pun, kalau dia dah jadi bangkai pun, boleh lagi. Kalau dia mati disembelih dengan nama Allah, boleh lagi makan dagingnya. Kalau orang Islam lah boleh makan. Macam mana pun orang lain, maknanya daging boleh makan. Kulit boleh buat sesuatu. Tulang dia boleh dijadikan sesuatu. Masa boleh lagi guna. Kalau manusia, degil, manusia ni lalai, mati tak boleh jadi apa pun. Bahkan akan dimasukkan neraka lah. Dibakar je lah, dah rosak. Tak boleh pakai. Rosak, bakar. Cerita dia macam tu. Binatang kalau rosak, boleh lagi guna. Sampat. Jadi manusia, Allah kata dipenuhkan dalam neraka Jahannam. Kita janganlah lagi jadi kumpulan yang lalai ni.
Dan kita kena fahamlah apa yang Allah bagi tahu ke kita. Jadi sebab itulah dikatakan di sini kita tak nak, kita mohon pada Allah supaya kita dapat jadi orang yang berjalan atas jalan yang lurus. Tunjukilah oleh engkau kami akan jalan yang lurus itu. Jalan yang lurus itu jalan siapa? Jalan orang-orang yang Allah telah jamin. Ni dalam fi'il madhi ni. Allah kata confirm mereka ni telah diberikan nikmat. Allah telah memberikan nikmat kepada mereka. Engkau telah beri nikmat. Siapa dia? Jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Siapa tu Allah dah ceritakan dalam Quran. Dalam Quran tu banyak kisah-kisah orang yang soleh. Para nabi, mereka ni macam ni. Nabi Ibrahim, nabi semua nabi lah. Kemudian sahabat-sahabat yang bersama nabi, Allah sebutkan. Tu orang yang mati syahid. Ramai. Surah Yasin pun ada, dalam surah Yasin tu cerita. Tu orang-orang biasa tapi mereka syahid. Atau orang-orang yang saleh macam kisah Luqman, kisah siapa lagi yang Allah sebutkan dalam Quran. Kisah Luqman lah antaranya, teringat yang tu. Lepas tu wanita-wanita yang soleh, tentang Maryam, tentang isteri Fir'aun. Mereka orang biasa tapi mereka Allah kata beri nikmat ke atas mereka. Bukan orang yang dimurkai. Dalam Quran selalu kalau kita tengok terjemahan, dia cuma terus kata orang Yahudi. Tapi sebenarnya banyak lagi kalau tengok dalam Quran tu. Orang yang dimurkai itu siapa? Bukan orang yang bodoh, orang yang pandai. Contoh macam kalau kita baca surah Al-Lahab. Jadi orang tu dimurkai. Dan juga dia orang yang, sebab dia tahu tapi dia menentang. Dia tahu tapi dia tak nak buat. Contoh Fir'aun. Daripada kalangan raja dimurkai kan. Kemudian juga tak nak jadi orang yang sesat. Kalau tengok dalam terjemahan biasa, dia akan tulis dalam kurungan Nasrani. Jadi kita rasa kita selamatlah. Kita tak termasuk golongan yang sesat ni. Sedangkan yang sesat ni, banyak juga Allah ceritakan orang yang macam nak ikut je. Berperangai seperti haiwan ternakan, mengikut hawa nafsu. Mereka rasa mereka selamat je dalam dunia ni. Macam tu. Dalam surah 15 Allah sebutkan tentang orang-orang begini. Surah 15 ayat 3. Jadi kita pun mungkin termasuk ni. Sebab tu kita kena selalu doa. Janganlah kita termasuk sini. Ni orang yang nak buat je. Contoh golongan Nasrani tu kenapa? Kerana mereka nak jadi, mereka suka, cintakan Allah tapi tak nak ikut cara Nabi Muhammad SAW. Mereka tak nak kahwin, mereka nak makan je terus, mereka tak nak, mereka nak berpuasa terus, mereka tak nak bercampur orang, mereka nak bersolo ataupun bertapa. Mereka nak bertapa, mereka nak buatlah melawan syariat yang Allah dah turunkan pada Nabi SAW. Berlawanan daripada Quran ni. Mereka tak kacau orang tapi mereka tak nak berjihad. Itu semua termasuk orang yang sesat. Tapi mereka kata mereka cintakan Allah. Jadi itu sesat. Golongan sesat tu contoh dia memanglah adalah pada kalangan Nasrani. Tapi kalau kita sentiasa baca hak tu je, kita yang ni tak ada ya, dalam ni kita tak letak. Macam tu. Biasa terjemahan dia kata buruh dalam kurungan Nasrani. Tak kenal lah kat kita. Kalau buruh dalam kurungan Muhammad. Tak kenal lah kat kita. Kita rasa dah ni untuk dulu. Ni orang dulu. Orang dulu kita tak ada apa-apa. Kita okey je. Kat situlah. Sebenarnya kita pun boleh termasuk sini. Kita pun boleh jadi kat sini. Kita dimurkai. Sebab tu kena minta doa ni. Hari-hari Allah bagi kita. Wajibkan ke atas kita doa macam ni. Doa. Doa apa? Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kat situlah. So Fatihah ni very big. Jangan kata, jadi saya harap semua orang besok boleh, saya padam ni, semua orang boleh cuba terjemahkan Fatihah ni. Jadi kita baca tu kan automatic je. We understand what it means. As we read, bila kita baca ke, kita dengar ke, kita terus je faham. Macam kita faham bahasa lain, macam kita faham bahasa Inggeris. Tapi of course dia mesti ada learning curve kita lah. Kita kena belajar step by step. Kita kena selalukan. Kita selalukan dulu Fatihah ni. InsyaAllah besok saya dengar daripada orang-orang pada antum semua ya. Boleh? InsyaAllah Ustazah. Ustazah, kalimah yafqahuna. Yafqahuna tu root word dia apa? Faqihah. Faqihah. Pernah dengar perkataan faqih? Fiqh. Fiqh tu datang daripada perkataan ni lah macam ni. Fiqhu fiddin. Maksudnya memahami dengan mendalam.
Dia ada lagi satu faham je, fahima. Oh, fahima. Ini faqiha. Yang ni fahima faham. Fahima. Ini faqiha. Fakiha. Hmm. Fakiha. Faqiha. Faham dengan mendalam. Faham dengan mendalam. Perkataan fiqh ni adalah orang kata usul fiqh, kita selalu dengar fiqh. Fiqh tu datang daripada perkataan ni lah. Yafqahuna biha. Okay. Fiqh tu bukanlah kita selalu ingat fiqh tu bahagian ibadah, tapi sebenarnya fiqh tu maksudnya dia faham dengan mendalam. Macam tu dia boleh keluarkan fatwa mazhab-mazhab fiqh tu. Dia tidak membawa benda yang baru, tapi faham dia tu dengan hadis, dia faham Quran tu dengan hadis. Jadi di situlah mereka tu ahli fiqh. Kita ni banyak orang belajar fiqh tapi tak belajar Quran. Dia tak jadi, dia tak boleh. Nanti dia jadi agama ni do's and don'ts. Okey, selalu saya jadi macam ni, astaghfirullahalazim. Makcik Ani tanya sikit je pergi Tak ada, because you are giving the deep explanation today. In fact, the whole thing is very deep today. Masya Allah. Masya-Allah. Alhamdulillah kalau Alhamdulillah. alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. InsyaAllah. Tapi itulah dia tu saya punya kelemahan lah tu. Orang tanya A je, kita jawab sampai J pula Astagfirullahaladzim. Tapi maksud saya perkataan tu, fiqh tu janganlah kita rasa asing. Dia datang daripada yafqahu ni, sebenarnya datang daripada perkataan yang kita selalu dengar tu. Fuqaha maknanya orang-orang yang mendalam lah. Dia punya pengetahuan dia tentang Quran dia, hadis dia, ahli fiqh. Jadi dia mesti Quran tu mesti dia tahu dulu. Sebab semua punca dia daripada sini. Ni source. The ultimate source kita, punca kita, sumber kita yang utama mesti Quran. Baca hadis je tak baca Quran tak boleh. Baca Quran je tak nak sertakan dengan hadis pun tak boleh. Macam mana nak mendapat penerangan tu kalau tak ada disertakan dengan hadis Nabi SAW. Tapi hadis yang paling utama mestilah yang menerangkan Quran dulu. Kemudian pada macam mana tata cara tu semua dia akan datang sekali. Macam itulah. Baik. Okey. Ada soalan? Jadi yang ni saya dah bagi dah hari tu. Saya dah bagi, maksud saya mushaf yang kosong, latihan terjemahan kan, latihan dalam grup saya dah bagi. Jadi boleh cuba untuk esok ni saya akan panggil lah siapa-siapa yang volunteer lah. Sepatutnya yang volunteer lah, tak nak lah panggil macam paksa gitu kan. Cuba, mesti rasa nak cuba. Sebab benda ni wajib ni, Fatihah ni yang wajib kita baca tiap-tiap hari. Kemudian nanti kita akan cuba teruskan dengan muka surat berikutnya, iaitu muka surat ni. Muka surat 3 ni. Muka surat 3 ni kita buat ni muka surat 2. Muka surat 2. Kelas malam dah buat. Jadi mereka akan test 1 dengan 2. Kelas pagi belum. Jadi lepas tu tak apa, sikit-sikit pun tak apa. Nanti akan ada kesinambungannya. Continuation insya-Allah ada. No worries. Baik. Jadi kalau tak ada apa-apa lagi, Kak Zawiyah ada apa-apa pengumuman? Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Teacher Aida. Alhamdulillah hari ini kita minta 1 dapat 2 iaitu kita nak belajar terjemahan. Terjemahan dapat pula tazkirah tentang kepentingan Al-Fatihah itu sangat-sangat bermakna. Bagai butir-butir, lebih daripada butir-butir mutiara lagi, tak tahu. Sangat penting untuk panduan kehidupan kita. Kerana dalam pada itu saya ada terbaca tadi tentang ada satu tulisan oleh seorang yang termasyhur mungkin tentang bacaan 313 kali untuk mendapat hajat, 1000 kali untuk mendapat hajat bacaan Al-Fatihah. Tapi itu tak apa, nanti kita ulas kemudian. Kita minta satu hari nanti teacher buat tadabbur pula InsyaAllah. Baik, untuk makluman sahabat-sahabat semua, dalam sehari 2 lagi akan ada satu soal selidik tentang kelas Al-Bayan ini, tentang pandangan puan-puan, tuan-tuan, tentang kelas pandangan tentang kelas ini dan juga apa yang nak dibuat pada masa hadapan. Baik, sehari 2 lagi mungkin esok kita akan keluarkan soal selidik itu dan sila jawab semuanya supaya dapat membantu kita untuk membuat analisis dan seterusnya kita buat tindakan. Baik, untuk itu kita tangguhkan dulu perjumpaan kita pada hari ini. Sumbangan amat dialu-alukan, tambah-tambah pula kalau
jatuhnya pada malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Ya. Baik, untuk itu ya, Teacher Aida sila baca doa. Okey. Sebelum tu saya nak tanya untuk Kak Suzana yang baru nampak mesej ni, dapat tak tadi isim cacat tu? Faham ke tidak? Kalau belum jelas, stay back lah. Saya akan insyaAllah terangkan selepas ni. Boleh? Dapat? Dapat dah. Dapat dah Okey, teacher dah. alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah fa'fu anna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih teacher. Sama-sama. Puan Z, Terima terima kasih. kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Sama-sama. Teacher Aida. Terima kasih Ustazah. Baik, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Zulfa ada lagi?